Saya akan membincangkan tentang tajuk kepimpinan. Terdapat banyak konsep kepimpinan sehingga sukar untuk menetapkan satu definisi yang khusus untuk kepimpinan. Antara konsep kepimpinan ialah kepimpinan merupakan satu proses interaksi sosial antara individu dengan kumpulan. Kepimpinan melibatkan keupayaan untuk meyakinkan orang lain untuk bekerja keras ke arah satu matlamat, kemahiran atau kebolehan untuk mencapainya. Kepimpinan ialah satu proses pengaruh-mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut, iaitu individu yang digelar sebagai pemimpin atau mempunyai jawatan sebagai pemimpin perlu bijak dalam mempengaruhi pengikutnya supaya kerjasama yang baik akan terwujud. Oleh itu, kekuatan pemimpin bergantung kepada pujukan lebih kuat daripada paksaan. Seterusnya ialah ciri-ciri kepimpinan. Yang pertama ialah kepimpinan wujud dalam apa jua aktiviti yang disusun secara sistematik dan rapi. Contohnya adalah aktiviti bersukan, pentadbiran dan sebagainya. Kepimpinan mempunyai pertalian dengan kuasa. Hal ini kerana menurut Wan Azmi, setiap pemimpin perlulah mempunyai kuasa dan berwibawa. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai kuasa akan dianggap sebagai boneka. Seterusnya, fungsi kepimpinan mengandungi tugas seperti menetapkan matlamat, mengarah, menyelaras, seterusnya menyusun untuk mencapai matlamat tersebut. Dan yang terakhir, kepimpinan yang berkesan mampu memberikan kepuasan kepada pengikut dan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Terima kasih. Saya meneruskan dengan bahagian dimensi kepimpinan. Dimensi kepimpinan mempunyai 4 dimensi yang utama, iaitu personaliti pemimpin, personaliti kumpulan, keadaan dan faktor organisasi. Yang pertama ialah personaliti pemimpin, di mana setiap pemimpin mempunyai personaliti tertentu. Ini kerana perbezaan latar belakang, nilai, minat dan lain-lain. Dimensi yang seterusnya ialah personaliti kumpulan. Personaliti kumpulan ialah setiap ahli kumpulan mempunyai personaliti yang tersendiri. Interaksi yang berlaku akan membina ciri khusus dari segi personaliti, penerimaan, kuasa serta kemahiran. Seterusnya ialah dimensi keadaan, di mana keadaan yang berbeza dari banyak aspek seperti masa, tempat, budaya yang menyebabkan corak kepimpinan berubah. Dan yang terakhir ialah faktor organisasi, di mana organisasi berbeza dari segi sejarah kewujudan, tradisi, kaedah pengurusan dan sebagainya. Ingin membentangkan tentang pendekatan pemimpin. Pendekatan pemimpin yang pertama ialah pendekatan sifat. Poin yang pertama ialah mempercayai pemimpin yang berkesan. Pemimpin yang berkesan haruslah memiliki sifat atau peribadi yang unggul seperti tegas dan adil. Yang kedua ialah individu yang gagah dalam kumpulan, kerana dengan adanya sifat yang gagah, segala arahan dari pemimpin boleh dituruti oleh orang bawahan. Yang ketiga, mempunyai kualiti khas seperti kecergasan dan kemahiran. Hal ini kerana dengan adanya kualiti seperti ini, pemimpin itu sendiri akan dapat menyelesaikan masalah dengan bijak dan sentiasa berfikir untuk kebaikan orang bawahan. Yang terakhir ialah personaliti pemimpin yang mempunyai rupa diri dari segi fizikal, mental dan emosi, di mana adalah untuk mengatasi segala masalah yang timbul dan tidak cepat berputus asa. Pendekatan yang kedua ialah pendekatan tingkah laku. Ini mempunyai dua orientasi. Orientasi yang pertama ialah berasaskan kerja. Orientasi yang berasaskan kerja merujuk kepada keupayaan pemimpin melaksanakan tugas. Ini termasuk sentiasa bertanggungjawab dengan segala perkara yang berlaku di dalam sesebuah organisasi. Orientasi yang kedua ialah orientasi terhadap pekerja. Menurut kajian melalui OHIO State University, terbahagi kepada dua, iaitu merintis struktur atau struktur permulaan, di mana struktur ini adalah untuk melihat bagaimana seseorang pemimpin itu untuk menguruskan perhubungan antara orang atasan dan bawahan supaya tidak ada jurang di antara kedua-dua pihak. Yang kedua ialah pertimbangan, di mana kita melihat sejauh mana pemimpin itu bertimbang rasa terhadap orang bawahannya. Ini adalah cara bagaimana untuk kita ukur seseorang itu untuk menjadi pemimpin melalui merintis atau permulaan, perwakilan, cara mengurus, berkomunikasi antara orang bawahan, pengeluaran, keahlian, integrasi, penguasaan dan pengiktirafan. Kali ini saya ingin meneruskan perbentangan tentang kepimpinan pada bahagian pendekatan.
Saya akan menyambung pendekatan yang ketiga, iaitu pendekatan situasi. Fokus utama pendekatan ini adalah perbezaan antara situasi dan fungsi pemimpin adalah berbeza. Tiada kata yang khusus yang sesuai untuk menggambarkan keadaan, tempat dan masa. Terdapat beberapa elemen asas dalam pendekatan situasi. Antaranya ialah tanggungjawab, struktur kumpulan iaitu undang-undang dan prosedur yang wujud, ciri-ciri sumber yang sedia ada, sejarah kewujudan kumpulan serta aspirasi dan matlamat kumpulan. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Pendekatan keempat ialah pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik ialah seseorang pemimpin berkomunikasi dengan membangkitkan empati dan emosi yang kuat pada orang sekelilingnya. Pendekatan ini dapat memberi perubahan positif dalam hidup seseorang bila mendengarnya. Menurut Conger dan Kanugo 1987, terdapat 7 ciri kepimpinan karismatik. Antaranya yang pertama, keyakinan tinggi berwawasan, kebolehan menyebarkan wawasan, keyakinan dan kesungguhan, perilaku luar biasa, ejen perubahan dan peka kepada persekitaran. Seterusnya, pendekatan yang terakhir ialah pemimpin transformasi. Pemimpin transformasi ialah pemimpin yang berjaya mengubah sikap orang yang dipimpinnya, iaitu sikap mementingkan diri akan berubah kepada sikap suka bekerjasama. Pemimpin transformasi mempunyai 4 ciri, iaitu yang pertama, berkarisma, bersemangat, menggerakkan intelek dan memberi perhatian kepada individu. Sekian, terima kasih. Akhir sekali ialah gaya kepimpinan. Ia terbahagi kepada 3, iaitu autokratik, demokratik dan laissez-faire. Yang pertama ialah kepimpinan autokratik. Pemimpin akan menentukan polisi atau dasar dan membahagikan tugas. Pemimpin juga akan memberikan arahan kepada ahli-ahli. Secara ringkasnya, segala perkara, tugas dan arahan akan ditentukan oleh pemimpin itu. Yang kedua ialah kepimpinan demokratik. Polisi dan dasar dibuat secara berbincangan dengan ahli sebelum menjalankan tugas. Yang ketiga ialah setiap ahli perlu diberi kelonggaran untuk bekerja dengan orang lain. Yang keempat ialah kepimpinan adalah berasaskan dengan pencapaian objektif. Secara ringkasnya, dalam membuat sesuatu perkara atau keputusan, ia perlu berbincang dan mendapat respon daripada ahli yang lain. Ia tidak fokus kepada pemimpin sahaja. Yang ketiga ialah laissez-faire. Perkataan ini berasal daripada Perancis yang merupakan ideologi politik yang menolak pemerintahan luar. Ia memberi kelonggaran kepada ahli lain untuk membuat keputusan. Yang ketiga ialah pelibatan yang sedikit daripada pemimpin. Pemimpin akan menyediakan pelbagai kemudahan kepada ahli. Pemimpin juga lebih bersifat informal kepada ahli-ahli tersebut. Secara ringkasnya, pemimpin hanya memfokuskan kepada circle dia sahaja dan kebanyakan kerja dilakukan oleh ahli. Sekian, terima kasih.